Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dini bil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadillah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimi rahimakumullah. Saya berpesan kepada tuan-tuan dan diri saya sendiri, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperkukuhkan pengabdian diri kita kepadanya dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan pada hari yang penuh berkat ini menjadikan kita insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah fahaman liberal perosak akidah. Saudara sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, liberalism adalah satu fahaman yang menuntut kebebasan berfikir tanpa batasan dan menolak prinsip kebenaran agama Islam serta mengambil jalan mudah dalam agama. Melalui fahaman liberal ini, pemikiran umat Islam diadun dengan acuan kebebasan tanpa batasan, iaitu bebas melakukan apa saja tanpa sekatan, kokongan atau diskriminasi yang dianggap sebagai kebebasan asasi. Sekiranya disekat, dihalang atau didakwa, maka golongan ini dengan pantas mencanang satu dunia bahawa hak kebebasan mereka telah dicabuli. Pejuang fahaman liberal juga mendakwa bahawa agama Islam mengikat, jumud, membataskan kemajuan, malah cuba menakut-nakutkan masyarakat dengan menafikan pelaksanaan undang-undang Islam yang didakwa sebagai tidak mengikut perlembagaan kerana dianggap tidak adil, zalim dan tidak sesuai dilaksanakan dalam kepelbagaian kaum dan agama. Sedangkan agama Islam adalah agama yang syumul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, lengkap, meliputi peraturan undang-undang yang mengatur kehidupan manusia dalam semua aspek untuk kesejahteraan hidup manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 83, afa ghayra dinillahi yabghuna walau aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain dari agama Allah, padahal padanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela atau terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Sesungguhnya serangan ideologi liberalism telah mencacatkan pemikiran umat Islam. Golongan ini hanya menggunakan logik akal untuk menilai suatu kebaikan dan keburukan, lantas menolak Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum. Mereka percaya bahawa orang yang melakukan perbuatan jahat tidak salah asalkan niat mereka baik. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai contoh, berita yang pernah dipaparkan dalam media mengaitkan idea songsang daripada sebuah kumpulan telajak bijak yang menentang hukuman berkhalwat
di rumah persendirian kerana itu adalah hak dan privasi setiap individu. Kumpulan tersebut mendakwa perbuatan khalwat di tempat peribadi adalah dosa peribadi antara pelakunya dengan Allah. Mereka juga mencadangkan supaya hukuman terhadap perbuatan berkhalwat dimansuhkan kerana didakwa melanggar hak kebebasan seseorang. Pemikiran apakah ini? Adakah ideologi ini yang akan diwarisi oleh anak-anak dan cucu-cucu kita? Adakah ini yang diingini oleh pejuang kebebasan, bebas berkhalwat dan melihat bayi tidak berdosa dibuang bagaikan bangkai binatang? Jangan terkejut jika menemui bayi di depan rumah yang merupakan anak atau cucu kepada pejuang kebebasan itu sendiri. Statistik Polis Diraja Malaysia melaporkan bahawa bermula Januari hingga Julai 2013, sebanyak 90 kes pembuangan bayi direkodkan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 59 bayi ditemui meninggal dunia. Manakala pada tahun 2014, sebanyak 53 kes direkodkan bagi tempoh yang sama. Daripada jumlah tersebut, seramai 38 bayi ditemui meninggal dunia. Adakah kebiasaan ini yang dituntut muslimin yang dirahmati Allah sekalian? Mimbar ingin menegaskan bahawa matlamat undang-undang kesalahan khalwat digubal adalah bertujuan mengawal dan mencegah daripada berlakunya kesalahan yang lebih besar, iaitu zina. Islam juga memberi peringatan untuk mencegah sesuatu yang mungkar bagi menjamin kemaslahatan umat Islam daripada terjerumus ke lembah kebinasaan. Oleh sebab itu, Islam menetapkan supaya 5 asas objektif pensyariatan wajib dijaga dan dipelihara oleh kita semua, iaitu yang pertama, menjaga nyawa; yang kedua, menjaga agama; yang ketiga, menjaga keturunan; yang keempat, menjaga akal; dan yang terakhir, menjaga harta. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'an sabila." Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan untuk kamu 2 perkara. Jika kamu berpegang kepadanya, kamu tidak akan sesat selamanya, iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnahku." Riwayat Al-Hakim. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah ini, marilah kita renung dan ambil pengajaran serta penghayatan yang memberi manfaat dalam hidup kita, iaitu pertama, umat Islam dituntut supaya kembali kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah dengan menghayati isi kandungannya dan diaplikasikan dalam kehidupan kita seharian, di samping menghormati dan merujuk kepada ulama-ulama yang muktabar. Kedua, umat Islam hendaklah memastikan agar tidak terpedaya dengan pemikiran liberalisme yang boleh melemahkan iman mereka. Ketiga, umat Islam diwajibkan menjaga agama, nyawa, keturunan, akal dan harta, di samping mengutamakan maslahah ammah berbanding dengan masalah pribadi, masalah ummah berbanding dengan masalah pribadi sahaja. Umat Islam yang terakhir, umat Islam hendaklah menolak fahaman-fahaman yang menyesatkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pegangan ahli sunnah wal jamaah yang boleh merosakkan akidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir
wa zakarullaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik di hari akhirat. Serta ia pula menyebut dan menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.